forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Long Adam terhadap Isham Jalil. Apa dia cakap untuk kejar 500 undi DAP, UMNO hilang 5 undi Melayu. Ahli Majlis Tinggi UMNO Isham Jalil mahu parti itu menyelesaikan isu bekerjasama dengan sekutu Pakatan Harapan iaitu DAP yang menjadi momok bukan kepada orang Melayu. Dalam satu hantaran di media sosial, kerana dia mencadangkan supaya UMNO sama ada terus bekerjasama dengan DAP dalam kerajaan dan pilihan raya ataupun bekerjasama hanya dalam kerajaan dan bukan pada pilihan raya. Hakim mendengar respon Datuk Long Adam, dia akan letak komen macam biasa. Baru belum berjaya kita punya usaha ni, dah cakap kita ni nak dapatkan 500 undi, hilang 5,000 undi. Ini orang-orang yang rasa dia cerdik, tapi bagi saya lah belum matang dalam politik. Itu sebab lebih baiklah jangan masuk politik, teruskan jadi kaki tangan awam ke, nak jadi academician ke, kan. Nak masuk politik ni kita kena sahut cabaran. Cabaran hari ni ialah nak membetulkan. Selama hari ni kita suruh orang benci DAP. Sekarang ni nak suruh orang terima hakikat bahawa keputusan PRU 2022, rakyat telah menjatuhkan hukuman dan membuat keputusan mereka tak nak BN memerintah secara bersendirian, mereka tak nak PH memerintah secara bersendirian, mereka tak nak PN pun memerintah secara bersendirian. Rakyat dulu buat keputusan, barulah ke bawah duli tuanku menitahkan supaya PN atau Perikatan Nasional kerjasama dengan PH. Tapi Perikatan Nasional angkuh, tak nak dengar titah ke bawah duli tuanku. Kalau Perikatan Nasional tak angkuh, maka kita akan lihat kerajaan Melayu majoriti. Kalau misalnya PN gabung dengan PH, kita ada sebuah kerajaan 156 ahli parlimen, lagi kuat daripada sekarang ni 148. Tapi Wakil Rakyat Melayu Islam ada 103 orang berbanding bukan Islam hanya 53. Maknanya 2/3 daripada anggota kerajaan itu adalah Melayu Islam. Tapi disebabkan Muhyiddin tak nak, dia tolak saranan baginda tuanku, BN bersetuju, dibentuk kerajaan, kemudian ada lagi 17 parti politik sertai kita. Kita ada sebuah kerajaan yang mengandungi 148 ahli parlimen, dan daripada 148 ahli parlimen ini kita ada 76 orang Islam dan 72 orang bukan Islam. Hanya lebih sikit daripada separuh. Jadi bagi saya sekarang ni, kita kena fahamlah. Kita di peringkat UMNO, khususnya Ahli Majlis Kerja Tertinggi, insyaAllah kita akan berdiri teguh di belakang Presiden UMNO. Kerana kita dah tahu, bukan mudah untuk kita yakinkan orang Melayu untuk terima DAP. It's not easy. Dan memang UMNO bayar harga yang begitu mahal di atas penyatuan ini. Kerana boleh dikatakan, sebahagian besar ahli kita menolak kerjasama baru ni, kan? Dan ada yang berpindah mengundi Perikatan Nasional, ada yang tak keluar mengundi. Tetapi inilah harga yang kita perlu bayar, dan bagi saya sangat berbaloi untuk kita bayar. Kerana ianya baik untuk negara kita in long run, ataupun untuk jangka masa panjang, ianya baik untuk negara. We are going to put an end into racism. Kita akan hentikan politik perkauman sempit. Kita akan hentikan benda-benda yang bak kata orang itu menyebabkan jurang perbezaan kaum ini semakin melebar. Kita dah bergaduh begitu lama. Jadi saya umpamakan apa yang cabaran yang kita nak buat hari ni ialah umpama mak bapak kita ni dah ada pilihan. Dia nak kita kahwin dengan seorang wanita Melayu. Pilihan dia. Kita bukan tak pernah berkahwin dengan wanita Melayu yang mak bapak kita ni nak. Kita dah pernah kahwin pun. Kan? Tapi masa kita dalam perkahwinan dia tu, isteri kita ni curang. Dia pergi nikah kat orang lain pula. Ini masalah dia.
Dia main kayu 3. Lepas tu, dia bully kita. Macam-macam. Sampaikan dia main kayu 3 masa pilihan raya di Sabah. Jadi sekarang ni, bila kita ada peluang untuk buat pilihan, nak berumah tangga balik semula, sama ada nak pergi kat bini lama ataupun nak pergi kat bini baru. Mak kita, bapak kita, memang family kita tak berapa suka sangat bini baru kita ni. Sebab bini baru kita ni Cina. Kan? Bini baru kita ni Cina, bukan orang Melayu. Banyak persepsi-persepsi yang negatif. Kan? Lepas tu, apa yang kita akan buat dalam tempoh 4 tahun, kita akan cuba untuk, untuk tunjulkan bahawa bini kita ni okey. Bini kita ni boleh bertolak ansur, boleh menghormati adat resam dan budaya orang Melayu, menghormati hak istimewa orang Melayu, menghormati kedudukan raja-raja Melayu, menghormati kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga agama Islam sebagai agama persekutuan. Jadi insya-Allah 4 tahun ni yakinlah kita akan buat rakyat Malaysia boleh nampak dengan jelas bahawa ramuan kerajaan Madani ini adalah ramuan terbaik untuk pulihkan ekonomi rakyat, untuk pulihkan ekonomi negara, untuk mengembalikan suasana harmoni di antara masyarakat berbilang kaum. Malaysia going to be a very good destination. Hari ni kita ada dengar 1-2 bak kata orang tu nyamuk kan, yang buat bising kat telinga kita ni kan, mesti tetap pemuda lah, ataupun ada seorang tu MT UMNO dan sebagainya. Bagi kita itu pandangan peribadi dia orang, kita tak payah nak layan, kerana akhirnya yang akan menentukan kepimpinan ni diteruskan ataupun tidak ialah akar umbi. Dan akar umbi sudah bersuara. Tidak ada pertandingan di peringkat presiden dan timbalan. Akar umbi juga sudah menolak calon-calon pro Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang lepas. Kan? Mungkin ada 1-2 yang tertinggal. Ini pun tak boleh buat apa pun dalam hati ni. Tapi yang lain saya tak nampak lah sebarang usaha untuk mengganggu-gugat kedudukan kerajaan Malaysia di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. So bagi saya tenang-tenang saja, jangan gundah gulana, jangan susah hati. Macam saya sebut tadi kan, hari ni UMNO dah buat keputusan. Sebelum UMNO buat keputusan, UMNO dah berbincang di peringkat Majlis Kerja Tertinggi, di peringkat ahli-ahli parlimen, dan kita dah pun mengadakan perhimpunan agung UMNO, semua pun dah bersetuju. Datuk Seri Anwar, kawan-kawan kita dalam amanah, dalam DAP pun dah datang ke PWTC. We are solid together sekarang ni. Kita tak perlu nak rasa risau. Memanglah, macam saya banyak kali sebut, kan? Saya dah anticipate kita akan menang 3 saja ni sebelum pilihan raya lagi. Kan? Sebab saya tahu tak mudah. Tak mudah ni pun kerana kita berjaya mengindoktrinasi penyokong-penyokong kita. Orang UMNO berpuluh tahun dah cakap bahawa DAP resis, DAP anti-Islam. Ini Mahathir yang menyemarakkan perasaan orang-orang UMNO, termasuk orang Melayu, untuk membenci DAP. Berpuluh tahun dia mainkan benda ni, dan pemimpin selepas dia pun meneruskan. Ini kita kena terima hakikat. Kita jangan nafi, sebab rakyat bukan bodoh, kan? Kerana kejayaan kita menanam benih kebencian ini di dalam otak orang Melayu, kerana itulah hari ni kita ni susah, dan we already anticipated this thing, kan? Kita baru 8 bulan nak ubah daripada orang kita suruh benci kepada suruh suka. Tak senang, tak senang. Sama juga DAP, PKR, Amanah, berpuluh tahun juga mereka ni beritahu bahawa BN korup. Tiba-tiba kita nak suruh orang-orang Cina, orang India, kawan-kawan yang duduk di bandar suruh suka dekat BN. Ianya tak semudah itu. Tetapi Alhamdulillah, seperti mana yang diperkatakan oleh YB Anthony Loke,
kemenangan calon DAP. DAP menang di semua kursi kecuali satu kursi je dia kalah. DAP menang semua kursi kecuali satu kursi dia kalah. Ini kelebihan DAP ni, kan? Dia tak sebut lah apa ni, dia menang di semua kursi kecuali satu tu kerana parti dia dapat keyakinan daripada pengundi. Dia tak sebut benda tu. Ini kelebihan Anthony Loke. Dia sebut gandingan di antara BN dan PH telah membuahkan kejayaan. Ini kelebihan manusia bernama YB Anthony Loke. Saya ucap tahniah dan terima kasih kepada beliau. Kalau ada ramai pemimpin daripada BN dan PH otak macam Anthony Loke ni, senang kita punya kerja, kan? Ini baru. Okay, kita kena terima hakikat bahawa hari ini yang rasminya, berapa tadi jumlah dia? Yang rasminya usaha untuk menjatuhkan kerajaan bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini telah gagal dan gagal segala-galanya. Itu pasti. Ini saya ulang lagi sekali lah. Tadi kalau mungkin ada yang tak dengar tu sebab dia tanya. Sebab apa saya kata gagal? Kerana pilihan raya di 6 buah negeri ini telah menyaksikan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan mendahului dari segi jumlah undi yang diperolehi. Kita dapat 3,399,472 undi, which is 49.58%, 49.58% daripada undi popular dapat kepada kita. PN hanya dapat 3,382,455 undi. Dia dapat 49.33%. Memang sengit lah. Sengit macam mana pun, undi kita 17 undi lebih berbanding dengan Perikatan Nasional. Ini yang pasti. Dan satu benda yang istimewa ialah Perikatan Nasional telah kehilangan deposit di 18 Dewan Undangan Negeri. Daripada 245 ni, ada 18 kursi dia orang kalah dan hilang deposit. Maknanya standard dia sama macam muda je. Maknanya rakyat tolak mereka secara total di 18 kursi. Tetapi Barisan Nasional dan Pakatan Harapan tidak ada satu kursi pun mereka ditolak secara total oleh rakyat. Tak ada. Maknanya dalam arti kata lain, kita tidak ada satu kursi pun yang kita hilang deposit. Okey? Jadi, kepada jejaka-jejaka yang murung, yang gagal usaha untuk menukar kerajaan sekali lagi ni, tak kira lah daripada Perikatan Nasional macam Muhyiddin ke, macam Haji Hadi ke, Hamzah Zainuddin ke, mereka nak kecewa macam Syahidan Kasim ke, Anwar Musa ke, silakan. Bolehlah meneruskan kekecewaan. Bagi yang teringin nak masuk UMNO, mengharapkan supaya parti ni melingkup, supaya mereka boleh gerakkan gerakan untuk menjatuhkan Datuk Seri Zahid sebagai Presiden UMNO, saya tumpang simpati dengan mereka lah. Orang macam KJ yang memang beria sangat nak masuk UMNO. Itu sebab sehingga hari ini dia tak masuk Perikatan Nasional. Kerana dia pun tahu bahawa Perikatan Nasional tidak ada masa depan. Kalau dia yakin dengan Perikatan Nasional, dia dah pergi menerima tawaran daripada Muhyiddin Yassin, kan? Dan hari ni macam saya sebut banyak kali, kalau orang tak tahu bahawa KJ ni penipu, kan, orang masih percaya dengan apa yang dia tuturkan. KJ cakap UMNO akan bungkus, KJ cakap UMNO akan kalah di semua kursi. Betul tak betul? Dan ternyata tak benar benda ni berlaku. Benda ni tak berlaku. Alhamdulillah.
UMNO BN masih dapat mengekalkan kemenangan, khususnya di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan nampaknya gelombang hijau tidak dapat menembusi Negeri Sembilan. Mereka dapat tembus di Negeri Selangor sikit, kan? Tapi di Negeri Sembilan macam payah. Ada berapa kursi? 4 kursi je yang Perikatan Nasional menang. Jadi bagi saya, usaha mereka untuk menolak Datuk Seri Zahid ini sebenarnya gagal lah. Walaupun Kita tahu komen saya lah. Kalau kita baca pandangan-pandangan dia orang ni, dia orang cakap hari tu tidak silap, ramai orang kata UMNO langsung tak akan menang kerusi lah. Kalau kata KJ, UMNO bungkus lah. So kalau kita lihat, UMNO masih bertahan lagi di Negeri Sembilan dan menang juga di Selangor ni. So kalau kita ikut kajian masa PRU15 hari tu, kalau kira dekat Selangor ni UMNO langsung tak menang, PM menang 16 masa tu. So dari sini kita nampak ada hasil juga bila yang satu lagi baru je berkawan 5-6 bulan berkawan, tak mesra sangat lagi. So marilah penyokong-penyokong BN dan Perikatan dapat terus bekerjasama dan memberi jalan yang terbaik, cari jalan yang terbaik untuk bekerjasama ni dan terus menyokong kajian Perdana Datuk Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.